Kita tengok kita tasawuf ni bagaimana kita nak duduk. Kita tasawuf muka surat 11. Sembilan baris atas 10 baris daripada bawah dah. Kata setengah arifin billah, man arafa Allah la yakhfa alaihi syai'un. Artinya, barang siapa mengenal ia akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pengenal, nescaya tiada terlindung atasnya sesuatu jua pun, dan lagi menganugerahi Allah Ta'ala akan dia itu akan ilmu laduni. Jadi kalau kita ni sapa kepada kok sebut kalau amal ibadat kita ni sapa kepada peringkat muntahi, istilah tu. Ada istilah dia sebut muntahi, ada istilah dia sebut kita buat ibadat dia biasa sapa kepada makan hanafillah, ataupun hok muncuknya makan bakar billah, ataupun setengah dalam kitab dia kata kita buat ibadat dia biasa apa kepada makam ahdiyah, ataupun dipanggil peringkat atau kelah lahut. Jadi macam-macam nama lah. Nama tak sedut pelik lah. Kalau kita ngaji baru kita kerti. Cuma kita tahu peringkat tertingginya situ. Itulah kedudukan hak Tuhan kata lebih manusia tu kerana takwa. Sebab orang takwa dia duduk situ. Tempat tinggi tu. Maka segala rasul-rasul, nabi-nabi, wali-wali yang utama dia duduk situ belakang. Buat dia. Sebab tu dia tak kena penyakit. Kalau dia kelik akan datang. Buat-buat tu timbel tak kena. Soal muka manakir tak kena. Tiap sirak seperti kilat. Siapa kita tengok nak mati tu. Sudahlah, kita kenal dia dah. Dah tiap sirak bukannya supaya tamat tak. Mata kelar. Ada yang mata tendul. Bukan sebagai mata salah tu. Ibaratnya serupa rambut selah di belah 7. Rambut selah di belah 7, dia kata. Dalam kitab kata. Apa nak meniti lagu mana? Kalau bukti pergi gagi kadung jatuh. Itu besar dah. Kalau rambut besar rambut belah 7 tak tahu ya. Tetapi bagi orang hakikat, bagi orang yang mengamalkan atau duduk di hakikat, maka Tuhan pelacak dia tu letah seperti kilat. Bapa dia boleh tu? Sebab dia amal. Maksud dia tahu rambut tu di belah 7 tu maknanya dalam kehidupan dia tidak tahu bahawa Tuhan jadikan kita ni dalam 7 martabat, dalam 7 alam. Maknanya kita tahu kalau alam daripada alam ni, alam dunia ni atau alam musyahadah ni, lagu mana kita nak reti sehingga sapa kepada alam ketuhanan ahdiyah. Jadi 7 dia ada 7. Jadi rambut di belah 7 tadi, apabila kita ada hak ni, maka sehalu-halu titian tu jadi selebar-lebar titian. Dan kita pun bergerak seperti kilat. Lagu tu. Tengok Tuhan cedek kepada orang mukmin. Cedek kepada orang mukmin bukan Islam. Mukmin. Mukmin ni orang yakin dengan Allah. Mukmin. Sebab Islam ni ada tiga kelas. Ada dipanggil mukmin, ada dipanggil fasik, ada dipanggil munafikin. Hari ni yang tiga tu lah banyak. Islam tapi munafikin. Apa?
Islam tetapi tak sih kepada Islam. Dok penuh Islam sehari-hari. Dia rasa dia hebat. Lagu mana kita ni nak buat hukum hudud ni? Tali. Dia mana? Islam, maya bel tak tinggal. Haji dia 13 kali. Bunyi hudud tu, tali. Lagu mana kita nak jalan ekonomi Islam di Malaysia ni? Tak boleh. Dah tak ada lagi kepakaran. Aceh tu munafikin. Dia nak bunuh Islam. Sedang ke Islam ni, Tuhan sapa kepada Nabi ketika dia sebelum Nabi wafat tu, dia kata lagu mana ayat Al-Quran terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah penuh dah agama bagi kamu. Wa raditu lakumul Islam madinah. Maka aku redha agama Islam ni sebagai agamaku. Hak lain jangan sebut agama, bukan agamaku. Pas kita hari ni hak Buddha kita kata agama. Hak Buddha semua kita kata Tuhan. Tuhan kata dia semua tu. Tuhan berapa betul kain batu. Orang keli Hindu dia semua tu. Batu kayu tu Tuhan. Batu kita buat rumah, dia buat tirai, buat apa. Tiba-tiba kita dikata Tuhan. Tidak ke bodoh telajuk kita ni. Orang kata panggil babuk, bukan cakap bodoh, babuk. Bukan Tuhan, kita kata Tuhan. Tidak ke kita syirik dengan Allah. Kalau ke mana tu? Maaf lah ni, tempat ni tempat hak geletek demo dah ni. Apa kita nak kata Tuhan? Orang kata pula kita. Demo tu siapa dia, tak sebut Tuhan. Tok Peti sebut Tuhan. Tok Raja sebut Tuhan. Orang lebah-lebah semua duk sebut Tuhan. Demo tak sebut Tuhan, orang kafir semua. Tak kira siapa dia tu kalau tak mengaji tasawuf, tak mengaji usuluddin, memang dia kata Tuhan. Tapi kalau kita kata Tuhan, nak kata guana tidak Tuhan. Dah kita kata la ilaha illallah. Tiada ada Tuhan lain. Sebutlah. Orang kata ada Tuhan lain, tak ada. Apa Tuhan mana? Illallah. Allah je Tuhan. Bagaimana? Cuba kata dia. Apa kita nak kata hak kafir semua tu, hak Kristian semua tu Tuhan, hak Yahudi semua Tuhan. Apa? Sedangkan dia semua tu semua makhluk belaka, bukan Tuhan. Apa kita kata Tuhan? Tak kata Tuhan guana. Moga dia mau tu dia sebut God. Kok bahasa orang putih God dia kan? Kita dah ingat. Yalah Tuhan. Dia kata Tuhan, dia lagi dia nak kata Tuhan. Kena tu ayat sekor ni Tuhan ni dia. Ikut dia nak kata Tuhan. Kita ni apa kata Tuhan tu? Tidak kebodoh kita ni. Jangan maaf orang, maaf kita. Kau lagu mana tu? Salah ke betul dah? Cuba waktu ambil kita tak lupa juga ni. Lama dah kita hidup kebanyakan orang kita sebut Tuhan lah. Orang kafir semua. Tuhan dia. Apa Tuhan dia? Dia bukan Tuhan. Kena kata makhluk. Dia semua makhluk. Bukan Tuhan. Ataupun dalam bahasa Quran disebut asnam berhala. Berhala. Bukan tak kau berhala ni semua selain pada Allah. Kemudian Tuhan akan menghadiah kepada orang yang orang yang siapa ni ilmu laduni. Dia royak ni. Iaitu ilmu laduni, ilmu lagu mana ke? Ilmu yang diilhamkan Allah Ta'ala kepada hati hamba-Nya dengan tiada wasitah mengambil talqin daripada musaikh. Maknanya ilmu tu tiap siapa kita dengan tidak kita berguru.
Jadi kita nampak lalu, orang nampak lalu. Bukan kita nampak, Tuhan bagi kita nampak. Nampak bahawa benda ni sebenar, benda ni tidak sebenar. Lah gitu. Jadi bukan kita ambil pada guru kita, tetapi kerana kita beramal, kerana kita zikir banyak, kerana kita semaya malam qiyamul lail, semaya tahajud, semaya taubat, semaya qiyamul, kerana kita puasa, kerana kita banyak baca Quran, maka Tuhan akan hidayah ke kita. Hadiah kepada kita ilmu laduni. Kalau siapa dia nak ilmu laduni kita lah, kena rajinlah buat ibadat. Lah gitu. Malah buat ibadat kok tak ada ilmu laduni ni. Lah gitu. Nah, dia bukan dia mengambil talqin, bukan dia ambil dia baca atau daripada tok guru tu. Iaitu ilmu yang tetap tiada boleh hilang. Kalau dapat ilmu laduni ni bertuah kita, kita tak akan jadi tak ingat, tak akan jadi lupa tu ilmu laduni. Sebab itulah setengah-setengah ahli zikrillah, dia nak mati tak khabar Allah. Ada regu kita tu belanga, teka dia tak khabar tu, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, bunyi mulut dia sebut, teka dia tak khabar. Dia selek bantah khabarnya, pas tak khabar pula bunyi pun. Saya pelik radio ni, radio teka tak ada bateri tu bunyi, teka ada bateri senyap. Tidak pelik. Kau teka pesel tak ada bateri lagi kita, tak ada apa bunyi. Pasti kau sedar tu, apa tak bunyi. Benda-benda gini kita akan lihat, kita akan alami. Mungkin tu tak pernah tengok ni, macam mana ada berlaku pada sahabat hamba seorang tu. Pasal masa tu dia belanga sekali dengan hamba, jadi dia patuh pinggir, patuh tulah pinggir, tulah pada belakang dia tu. Sebelum dia mati itulah berlaku pada dia. Dia sebut subhanallah walhamdulillah wallah, subhanallah alhamdulillah wallah. Sebab dia doa maha tu. Begitu. Maka orang yang mempunyai ilmu ini, ilmu laduni, dinamakan alim yang sebenar. Ni baru ulama sebenar. Kalau dia siapa-siapa dia ulama, dia beramal, siapa dia boleh ilmu ni, itulah baru ilmu sebenar. Ilmu yang dia reti. Ni kita kata la ilaha illallah, tak ada dah Tuhan lain kecuali Tuhannya ya Allah. Mulut dia tidak akan kata ada selain pada Allah tu Tuhan. Mustahil kita kata. Tapi kita ni pelak. Kau tengok tu, orang bakar toko Tuhan dia, sebut Tuhan lagi. Dalam tak saya sebut Tuhan tu, turik lagi Tuhan. Tuhan apa? Toko. Itulah kita sebut Tuhan dia. Apa sebut Tuhan dia, muka tidak Tuhan. Sebutlah foto kayu dia, batu dia, sudahlah. Misal. Tak bolehlah kena jaga hati dia. Tak jaga hati orang kafir. Orang Islam kita buat bala. Hati kafir kita nak jaga. Ya, kena kita sebagai seorang Islam. Lah gitu. Seperti kata Abu Zaid Al-Bastami, Qudisillahi suruhu, dan lainnya, bukannya orang yang alim itu orang yang menghafaz ilmunya. Kita kata orang alim tu bukan orang ada serba-serbi ilmu dia. Tanya dia boleh jawab berlaku, ada ilmu, duk hafal ilmu. Daripada kita duk hafal ilmu daripada kita.
apabila lupa ia barang yang dihapaskan itu, kalau dia tak ingat, maka jadilah ia jahil. Jahil adalah dia je. Tetapi kalau dia dapat ilmu laduni, ilmu tu tetap. Dia tak akan hilang. Dia akan mati sekali dengan kita. Ilmu tu, kalau kita dapat, kalau tak anugerah. Batul beramallah. Cara-cara bodoh kita tak erti kita ni. Jangan duk takut nak ngatik beribu-ribu, jangan duk takut. Sebab orang-orang munafik ni, dia mari kata kita jangan ngatik banyak, sesat. Nalih dah kita je. Dia beri sedap, dia malah barang ngatik. Jangan ngatik banyak, gila. Oh, lagi kita takut. Jangan akhir sekali. Jangan ngatik banyak, Nabi tak buat. Jangan tuduh Nabi tak buat pula. Itu setel tu. Jaga-jaga dah. Buat-buat ni dia marah benar dah kalau kita ni ingat Tuhan buat amal ibadat. Orang kafir tak marah, kita marah je. Orang Islam. Yang munafik. Tak kira lah dia tu siapa. Ada regu hamba dulu. Dia duk banyak mengatik. Apabila dia nak banyak mengatik tu, dia kecek tu lain adalah. Dia kata dia, keluarga dia nyaca adalah kecek tu. Dia sebut Tuhan semata. Sudah gila adalah. Dia kata dia keluarga dia. Tak sewi dah. Boh mengatik. Kadang mengatik pakai lagi halal dalam mengatik. Dia mengadulah kepada Mullah Taimiyah ni. Apa nak lubuk siapa? Kenal mana apa nak. Kenal tak apa nak lubuk siapa? Taimiyah. Kita berkata ke Taimiyah gini lah. Ya, kita Taimiyah gini ngajar dia. Ngajar kita itulah kita musalli ke kita sarah tu bawa kepada hakikat. Jangan sarah syariat saja. Biar siapa kepada hakikat. Dia ngajar habis kita tu ke mak dia, bini dia pun tak apa gila. Kata anak dia. Kata bina biasa nak ngatik berjuta pula gila. Dia kata mak dah ngatik lah. Kalau nak ngatik geruk mak letak. Pasal pehek, dia pehek. Makanya pakai ngatik atas rumah. Tengok bini dia nak mati tu, bini dia tahu nak mati. Dia duduk jauh 54 kilo daripada rumah dia. Dia suruh anak telefon kata lelaki dia tu. Anak dia telefon tu. Dia honggar kelik dia. Dia riba bini dia ajar ngocak ke apa. Mati atas riba dia. Mak dia lagi tu juga. Mati dia riba mak dia. Duduk ajar ngocak atas riba dia. Oh teriuk dia. Alhamdulillah. Bukan teriuk tu. Teriuk. Kerana Alhamdulillah. Tuhan tunjuk jalan yang sebenar kepada dia. Sedangkan dia tu dihujung oleh segala keluarga dia. Anak beranak dia. Kata dia tu sesat. Ada sini buat ramai keluarga kata sesat. Ada tak? Tak ada lagi dah. Tak ada lagi. Jangan ada takut dah. Ni belum orang kata takut dah. Ada kena tanya ni. Kita pun nak cari tesir ni. Ada nak tanya. Jangan takut. Kita bukan nak jawab sangat. Reti kita buat reti udah-udah kita jawab. Tak reti kita kata tak tahu mana berapa. Kita pun tak reti. Allah tanya. Kita mengaji kena tanya. Kita tak reti. Apa yang malah mengatik kita ni? Ni orang nak jenis kita. Supaya ngamuk tua-tua ni. Apa yang malah sangat mengatik? Ingat mengatik kena tak atas tikas jatuh ke? Ngatik ni jalan, ngatik tidur, ngatik. Biar kita dalam zikrillah sama-sama. Apa je, salah. Ada batang ngatik tak ada semaya? Al-Quran kalau kita tak
tak pegang mushaf dia, tak apa, baca saja. Tapi kalau pegang tak boleh haram, dosa. Baca tak apa. Tak ada masalah. Apa yang malah? Apa kalau kita duduk kata tak sedap dengan ambil bukan semaya, bukan payah. Muka tangan kepala kaki bukan payah. Dah. Niat muka tangan kepala kaki tertik habis. Tak apa. Malah kita kena balah dengan diri kita. Dia panggil mujahadah. Mujahadah kita balah dengan nafsu kita ni. Dia tak sewi kita mengatik nafsu kita ni. Tak usah mengatik lah, muda lagi. Baru umur 70 tu. Nanti umur 90 baru mengatik. Pas kita kalau Tuhan jaga sampai umur 90, tak cakap boleh jelepek atas tekad. Tak ada arah lah, umur ni nak mengatik tak boleh dah. Gelok dah lidah tu, gelok lah kelahir dah. Pun dah. Kenapa ya kita duk tangguh-tangguh? Kena mujahadah, lawan nafsu kita. Sehingga Tuhan akak kita kepada dia panggil muqabilah. Muqabilah ni hati kita ni cerita-cerita Allah Ta'ala semua. Itu yang mengatik. Duk cerita-cerita pada Allah semua. Tak ingat guna lain. Duduk ingat ke Allah. Duduk ingat ke Allah. Buat ni ingat ke Allah. Apabila kita kekal situ, maka kita Tuhan akak lagi kepada martabat muqarabah, orang yang hampir dengan Tuhan. Kalau situ kita pakai nama Tuhan lu pasal muat juga. Di mana kita hadap yang nyata bagi kita Allah semata-mata. Sebab pokok rasul, nabi-nabi, wali-wali duduk lagu tu. Orang ngajalan dia kata nabi tidak begitu. Tidak begitu guano. Ini kelah dia tu. Kelah muntahi, kelah orang capa. Tak apa kita kelah debek. Jadi kita kena berok lah kita amal ibadat sebelum mati utamanya. Orang kelah hamba ni lah ni hak tua ni. Atau kelah hamba ni 70 lah ke atas ni. Lagu-lagu mana pun berok lah kita buat amal ibadat. Orang kata apa? Rumah kata pergi, kubur kata mari. Dia mau muda lagi tu, bakal dilamat lagi. Tapi ramai anak muda mati pun, enggak tu. Lagi tu je lah. Jadi kita kena berok lah. Dan hanya orang yang alim sebenarnya itu, iaitu orang yang mengambil ia akan ilmunya daripada Tuhannya pada barang waktu yang dikedakinya dengan tiada sebab hafaz. Wallahu a'lam. Insya-Allah lah. Dari kita jelas pula pada 2 minggu lagi waktu. Insya-Allah supaya kita jelas lah. Kemudian kalau boleh adik kakak kena tanya dah. Ni kok dengar ya, kena tanya.